Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Sadaqallah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukasyafa ghaibu lil fuqara ila siratin mustaqim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fafahamnaha Sulaimana wa kullan atayna hukman wa ilma wa saharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayra wa kunna fa'ilin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nur jali sifatullah, sifat menjadi kalamullah, terangkan hati hamba Allah, terang seperti hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, limpahan kurniaan Allah, rahmat Allah, inayah Allah, hidayah Allah dan berbagai-bagai nikmat yang Allah curahkan kepada kita yang tidak mampu kita hitung. Sejak daripada kita alam roh hinggalah sekarang ini, nikmat Allah berjalan terus. Dan terutama nikmat yang paling besar iaitu nikmat Allah mengurniakan kepada kita ni hidup, dan kita mengetahui bahawa hidup ini adalah kisah-kisah, cerita-cerita yang Allah nak tajalikan dalam sekalian kehidupan yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lain, semuanya menunjukkan bahawa ini adalah cerita-cerita, kisah-kisah Allah Subhanahu wa taala. Kebesaran keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tidak mampu kita nak mengucapkan, kita nak membuat kitab untuk menulis cerita-cerita, kisah-kisah. Sebab apa saja pun yang kita nak ceritakan, semuanya dah tertulis sejak azali lagi. Apa pun yang akan berlaku, yang belum berlaku, semuanya di atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dah mengenal betul-betul Allah Subhanahu wa taala, dari sisi Allah Subhanahu wa taala, kita akan putus untuk mengolahkan, ataupun kita nak merencanakan, ataupun kita akan berhenti untuk membicarakan apa yang akan datang. Melainkan setiap saat kita ini selalu kita akan mengingati bahawa dialah yang menyusun hidup-hidup kita ini, detik-detik kita ini. Kerana itu detik-detik hidup kita ini, kalau kita merasakan ada keakuan diri, kita berada dalam kerugian. Sebab masa kita telah kita habiskan dengan mengaku ada melaksanakan sesuatu yang kita rasa kita yang melakukan. Walaupun nafas kita naik dan turun, berhenti, tetap juga di bawah kekuasaan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Tak mampu kita nak mengangkat nafas kita naik ke atas pun tak mampu tanpa izin Allah. Apatah lagi turun, berhenti. Setiap darah kita, di dalam urat-urat kita ni ada angin. Semua tu Allah yang memperjalankan darah kita, memperjalankan urat-urat saraf kita. Di dalam som-som tulang kita itu ada yang Allah letakkan, yang sel-sel yang sangat halus, untuk menguatkan tulang kita ni.
Tulang kita pun makin lama makin Allah memberi kekuatan. Kerana di dalam tulang tu ada dipanggil atom-atom ataupun yang lebih halus daripada zarah. Halus di dalam tulang som-som kita ni. Ada kekuatan yang Allah Ta'ala letak di dalam tu, qudratullah, untuk menguatkan tulang kita. Kalau tak ada tu, tulang kita hancur, tak jadi tulang. Jadi bayangkanlah, semualah ujung rambut kita sampai ujung kaki, seisi-isinya, semuanya di dalam aturan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang mendesainkan. Allah yang tahu nak meletakkan. Allah letakkan lagi daya tahan badan untuk kita melawan penyakit. Itu semua kita tak nampak tu. Melainkan kita mengkaji di alam-alam tu. Dalam diri kita ni ada alam roh. Di dalam diri kita ni berbagai-bagai alam ada. Bila kita tak mengaji berkenaan tentang roh, dan kita pula ditakut-takutkan roh ni jangan kaji. Kena kaji. Roh ni memang urusan Allah. Tapi kita kena kaji, kena tahu roh yang macam mana. Ada roh idafi, ada lagi rohul kuliah, macam-macam nama-nama roh. Jadi kita ni dalam diri kita ni bermacam-macam roh ada. Ada rohani, ada roh rabbani, roh apa ni yang dikatakan tadi insan. Itu semua berlegar dalam diri kita, roh-roh tu. Memang itu urusan Allah. Tapi Allah bagi tahu akhir ayat dia, wa ma utitu minal ilmi illa qalilah. Tidak dibagi ilmu ni kecuali sedikit. Maknanya boleh dikajilah, tapi orang yang nak kaji ni sedikit. Bila sedikit yang nak kaji ni, maka banyaklah yang tak nak kenal roh tu. Kalau tak kenal roh, maka kita tak kenal lah diri kita. Tak kenal diri, tak kenal Allah. Jadi roh tu tadi, bergerak roh, maka bergeraklah nyawa. Bergerak nyawa, maka bergeraklah hati. Bergerak hati itu kerana bergerak daripada hati itu tadi, maka tubuh bergeraklah. Jadi tubuh kita bergerak kerana hati gerak. Dan hati tu bergerak kerana nyawa tu tadi. Dan nyawa tu bergerak kerana roh tu tadilah. Jadi bila dikaji roh sampai kepada roh, siapa yang gerakkan roh? Tak lain sifatullah Nur Muhammad. Dan Nur Muhammad tak lain daripada Nur Zat Allah Ta'ala. Habis. Tak ada yang lain. Melainkan Allah. Jadi bila kita dah kaji sampai ke situ, kita tahulah bahawa kita ni tak ada. Sebab yang gerakkan kita ni, kita pandang kepada yang lain, yang ke atas, maka tak lain yang menggerakkan kita Allah. Apa saja pun dalam diri kita ni semua Allah yang menguruskan. Jadi kita akan cuci tangan, mengatakan kita ni ada keakuan diri lagi dah. Bila kita dah mengaji ni, maka kita hilanglah pengakuan. Automatik kita akan benci pengakuan diri. Kalau dulu kita nak pergi cari siapa boleh naikkan keakuan diri kita. Tapi sekarang ni kita membenci sebab keakuan diri ni yang menyebabkan kita terhijab dengan Allah. Allah tak hijab kita, tapi pengakuan diri kita tu tadi yang menyebabkan kita mengaku diri, menyebabkan tadi kita binasa. Kita berada dalam kerugian, di dalam azab. Tu alhamdulillah bila kita dibukakan oleh Allah, dibagi faham oleh Allah dari sisi Allah, alhamdulillah, syukurnya kita dapat benar-benar mengesakan Allah dengan jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW, para sahabat, para wali-wali Allah, sampai ke kita, alhamdulillah, masih kita mengekalkan keaslian tu tadi. Makanlah kita ni layak, tetapi kita tak layak, tetapi Allah telah memilih kita. Jadi kita kena hargai Allah yang memberikan kepada kita kefahaman di sisi Allah. Maka fahamlah kita. Bahawasanya kita tak pernah ada. Ini ada, ini menunjukkan Allah yang wujud untuk menyatakan dirinya.
Susahlah. Mana boleh, Allah suruh kita sembah dia. Jadi kita ni, Allah bagi kuasa kita sembah dia. Jadi kita akan berhak mendapat syurga. La haula wala quwata illa billah. Kalau berterusan nak kita bersikap kita begini, maka sampai bila kita tak akan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab masih lagi ada keakuan diri, mana boleh kita nak mengakui Allah tu ada betul-betul. Sebab Allah tu kul huwallahu ahad. Ahad ni tunggal. Tunggal tak boleh ada kita, ada Allah pun tak boleh. Habis kita ni Tuhan ke? Bukan kita ni Tuhan. Jangan samakan nanti. Kan Nabi Isa datang nanti, kalau kita tak kenal diri, tak kenal Allah. Selepas Imam Mahdi naik, keluar, Dajjal keluar, lepas Dajjal keluar, Nabi Isa akan turun balik. Nabi Isa tak mati, diraihkan oleh Allah. Kerana di waktu itu orang menganggap Nabi Isa ni macam Tuhan. Tuhan lah dianggapnya. Jadi itu yang rosak tu, Nabi Isa digaibkan. Maka Nabi Isa akan turun balik membetulkan, mengatakan kepada orang Nasrani bahawa dia tidak pernah ajar yang dia ni Tuhan. Cuma dia mengatakan kita ni tidak ada. Yang ada hanya Allah. Cuma di zaman Nabi Isa tu manusia-manusia dia terlalu taksub kepada manusia. Jiwa dia begitu. Jadi maka itu Nabi Isa dia tengok pelik, boleh menyembuhkan orang yang macam-macam penyakit. Jadi mereka ni anggap Nabi Isa ni sebagai tu anak Tuhan ataupun Tuhan. Bahayanya tadi. Jadi kita hati-hati ni, nanti berapa bulan hari Natal, hari apa? Diorang panggil kan? Hari mengingati hari itulah. Semalam 25 semalam. Maknanya kita kena faham. Kita nak ucapkan selamat pun kita bersekongkong tak, maknanya mengatakan dia orang ni memang dia anggap Nabi satu tu Tuhan. Yesus kan. Jadi kita jangan ya kita pun ucapkan selamat juga. Kita kena betul-betul lah mengatakan bukannya dia tu, kita tak boleh cakap lah. Kalau kita cakap nanti tak beres. Kita tak boleh bersekongkol, tak boleh bekerjasama dengan mereka sebab mereka mengucapkan selamat tu menganggap Nabi Isa ni Tuhan. Bila disoal nanti dia kata ya memang Nabi Isa Tuhan, memang dia kata. Habis kalau Nabi Isa kalau dia disembah Tuhan. Tu jangan dibicarakan. Yang penting dia tu Tuhan kita. Tu orang-orang yang menyeleweng tu tadi. Ini yang berlaku sekarang, kita duk seronok sambut. Tak boleh. Jadi kita kena ada pegangan sendiri. Kita bukan nak bercari balah-balah dengan mereka. Cuma kita tak boleh, kalau orang dah menyembah kepada makhluk, kita tak boleh ikut. Kita kena sembah iaitu pencipta kita. Dan bila kita sembah pencipta, sesungguhnya bukan kita. Dialah menyembah dirinya sendiri. Itu yang sebenarnya, yang asli dia. Seperti kita sekarang ni, kalau kita sembah, misal kata kita terlampau taksub sangat, aku beribadah ni aku nak dapatkan surga, sama juga. Itu satu sembahan juga, menginginkan selain daripada Allah, itu juga satu sembahan. Jadi kalau kita betul-betul mengaji, kita akan dikukuhkan oleh Allah, di mana kita tak mau lagi makhluk-makhluk apa pun. Kita tak nak bersekongkol. Kita betul-betul dengan Allah. Kita akan kukuhkan. Di dalam keadaan manusia berlomba-lomba mencari keakuan diri, kita berlomba-lomba nak mengesakan Allah. Alhamdulillah. Inilah peluang. Inilah yang mana kita kata jangan kita lah habiskan masa kita. Masa tu sendiri, saya dah bagi tahu, masa tu sendiri pun mengesakan Allah. Jadi kita dalam keadaan sekarang ni, cuba tengok. Dalam keadaan sekarang ni, betul-betul lah kita tak ada keakuan diri? Betulkah kita ni merasakan betul-betul Allah aja? Alhamdulillah kalau kita dah biasa dengar YouTube, mengenal diri, mengenal Allah, atau kita jumpa mana-mana mursyid, insya-Allah jiwa orang yang dah ada mursyid,
yang ada pembimbing rohani ni, jiwanya alhamdulillah sentiasa mencari situasi mengesahkan Allah. Walau sekarang ni kita tengah berada dalam keadaan yang ditonton ramai tu, kita tetap juga tak nampak ayat lain. Yang ada hanya Allah. Yang memandang kepada kita ni, dia memandang Allah. Bukan kita ni Allah. Kita pun memandang yang lain, yang semua ni termasuk kita memandang Allah dahulu. Sebab kalau kita selagi kita tak faham, kita punya mentaliti kalau beribadah, kita nakkan berapa upah ya Allah. Pasti. Lepas tu kita kata kita kenal Allah, kenal diri, kenal Allah. Tak betul. Itu kita maknanya telah orang kata kaki kita dah masuk di dalam azab, tapi kita tak sedar sebelah kaki kita. Tinggal nak masuk sebelah lagi ya. Tapi kita kata kita okey. Banyak manusia-manusia sekarang ni minta maaf tapi bukan bumi sini. Bumi tempat lain. Banyak dah. Dia rasa lega. Kenapa awak berjaya dalam kumpulan idola ni? Apa benda idola ke apa benda apa ni? Seangkatan dengan ni apa? Cerita-cerita muzik-muzik ni apa? Muzik-muzik. Dengan bangga dia cerita dengan pakaian dia yang tak ada adabnya. Dengan bangga dia. Dia sebut alhamdulillah, dia kata alhamdulillah. Saya masih lagi boleh menyampaikan lagu ni. Lepas tu dengan tak pakai tudung, dengan seksi, dengan ketat kan. Orang ramai bercampur dalam majlis tu, lelaki perempuan bukan mahram pun. Ya Allah. Tu kata penyanyi daripada Indonesia yang terkenal dulu awal tahun 80-an. Dia kata mungkin alam mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu bangga dengan dosa-dosa. Mungkin alam mulai bosan melihat tingkah kita yang selalu salah dan bangga dengan dosa-dosa. Atau alam mulai enggan bersahabat dengan kita. Coba kita bertanya pada rumput yang bergoyang. Ni dia kaji lagu tu kan. Mana manusia tu. Sampai alam pun dah mulai bosan melihat tingkah kita. Bangga dengan dosa-dosa. Bangga dengan dosa-dosa. Ya Allah. Akhir zaman, penghujung zaman. Nabi dah bagi tahu dah. Yang nakkan Allah tu berapa kerat. Yang betul-betul nakkan cinta dengan Allah. Yang lain tu sebut juga nama Allah. Tapi kepura-puraan. Tu kata tadi mungkin alam dah mulai bosan, mungkin alam. Tu tadi. Jadi kita lihat sendiri manusia-manusia yang kita sekarang ni menghadapi. Tu tadi. Tak kisah dah dia duduk di dalam riba ni kan. Duduk dalam akuarium Yahudi yang Allah Ta'ala larang tu tadi. Allah Ta'ala larang tu tadi. Jangan ikut jejak langkah Yahudi, sistem Yahudi. Ghairil maghdubi alaihim. Dia tu menyebut. Bukan tak sebut. Tak nak jalan orang Yahudi, Majusi, Nasrani. Ghairil maghdubi. Itu jalan-jalan orang yang Allah Ta'ala kata sesat kan. Jadi, yang Allah tak bagi ikut. Tapi itulah habis kita solat. Kita membaca itu tak nak kita kata. Tapi kita yang mengalaminya, mengikuti, menyokongnya. Itu saja cukup menyebabkan kita terhijab, terdinding. Kita buat hijab, buat dinding dengan Allah. Kepura-puraan kita. Kita bangga dengan kita ikut sistem Yahudi. Kita buat kita rasa aman lah. Ya Allah. Tu. Ada pula orang ketua-ketua agama kita yang cerdik pandai ni pula pun mengiyakan pula Islamik lah, diislamikkan pula. Insurans ada Islamik, bank ada Islamik, beli apa pun cara Islamik punya cara. Jadi itu ialah cara dia kata. Dia kata kita tak boleh ada cara lain lah. Penipu. Allah dah bagi sistem, ikutlah. Allah jadikan manusia, dia tahulah sistem.
Bila Allah dah bagi sistem tu, kau cari ada ke sistem yang lebih bijaksana lagi? Buta mata hati kau ataupun kau nak fulus, ada kepentingan dunia, harta, kedudukan, wanita, maka tu kau sanggup khianat dengan Allah, khianat dengan Rasulullah, khianat dengan umat manusia. Wahai ulama, wahai orang mufti, wahai ustaz-ustaz, walau maulana-maulana apa pun saja, kau keluarlah 1 tahun kau menjalankan kerja agama, tapi masih lagi engkau boleh robah, tapi engkau sendiri mengikuti sistem Yahudi, iaitu riba. Sistem pelajaran tu masih berleluasa lagi. Kita hari-hari hantar anak kita ke sekolah sistem Yahudi, tapi ditopengkan dengan Islamik. Misal kita tak faham Islamik tu, tahu Islamik tu apa makna Islamik tu? Tu. Muslim, Islamik, Islam tu selamat. Selamat ke? Kau ikut sistem Yahudi tu selamat je. Kau topengkan dengan Islamik, selamat. Ya Allah, tu kata tadi, main-main, tak takut dengan Allah. Tak takut dengan Allah. Ya. Kita takut dengan Allah, ya, bukan kena jauh. Takut dengan Allah, ikut sistem Allah. Sistem yang Allah dah anjurkan kepada Nabi SAW. Selamat tu yang Islamik. Itu maka dikatakan inda dina indallahil Islam. Allah tu kau kena faham dulu, kau kena kenal dulu, kenal diri kau. Barulah ambil baru ambil Islam. Islam tu dah tentu-tentu selamat. Sekarang kau tak kenal diri, tak kenal Allah, kau ambil Islam juga. Mana Islam nak selamat? Kau nak selamat kena kenal indadina. Aku dulu kenal aku dulu, faham aku dulu. Mana cara nak tak faham aku, kenal aku, kau kena binasa lah. Kena kenal diri kau tu tak ada. La ilaha illallah. Jadi kita kebanyakan dari manusia dari penghujung zaman tu, betul lah Nabi kata, orang yang betul akan dianggap asing atau sesat. Tak betul. Sebab banyak orang yang tak betul. Yang betul tu sikit. Jadi yang sikit tu pasti akan salah, dong kata. Orang ni tak ambil buat pinjaman riba, yang lain banyak 1000 orang semua ambil. Dia seorang tak ambil. Dia ni dianggap pelik, sesat dia kata. Ya Allah. Ini yang berlaku sekarang dalam hidup kita. Ya, dia sibuk. Cuma bila Imam Mahdi nak keluar, bila kita nak bersama dengan Imam Mahdi. Kazib, penipu kau ni. Cakap ya tunggu Imam Mahdi. Ustaz, saya nak tanya Ustaz, Imam Mahdi tu bila dia akan datang? Lah kalau saya sound balik orang tu. Saya betulkan soalan awak boleh? Kalau Imam Mahdi datang, kamu dah bersedia ke? Saya malah nak jawab. Sibuk Imam Mahdi. Awak tahu ke kalau Imam Mahdi turun, awak dah bersiap ke nak ikut dia? Sekarang pun belum turun Imam Mahdi. Dajjal baru kuncu-kuncu dia, baru kau dah terikut. Macam mana kau nak jadi penolong Imam Mahdi? Sedar ke tidak? Kau duduk dalam ekonomi Yahudi. Ya? Tu sedarlah. Jadi sebenarnya tak salah kau nak cari Imam Mahdi. Ya? Yang Imam Mahdi yang sebenar-benarnya adalah, dia tu tugas dia adalah memberi petunjuk. Dapat petunjuk, memberi petunjuk. Sebelum kau nak ikut orang yang begitu, imam, ketua orang yang boleh, yang dapat petunjuk daripada sisi Allah dan boleh memberi petunjuk. Jadi kalau engkau tadi dia belum turun, engkau sendiri belum lagi dapat petunjuk dan dapat memberi petunjuk, maknanya engkau lah termasuk orang-orang yang akan menentangnya nanti. Itu yang berlaku sekarang ni. Kita tengok sekarang. Orang-orang kita kebanyakan orang-orang Islam tengok. Ya Allah, saya cakap. Ingatkan dia pandai, agama ni pandai. Tapi rupanya bila dia pandai aja kat luar, kat dalam dia tak faham Allah, dia akan kembali jadi jahil balik. Malahan lebih teruk lagi Rasulullah kata.
Sebab Rasulullah kata, dia kata Dajjal ni mengerikan, takut. Ngeri. Tapi lebih ngeri lagi, lebih takut aku lagi yang Rasulullah kata, orang pemimpin atau ulama, orang ketua-ketua cerdik pandai yang perangai dia buruk. Apa perangai buruk dia? Dia tak kenal diri, tak kenal Allah. Akhlak dia tu pura-pura je depan orang. Belakang akhlak dia, ya Allah. Bila solat hati dia ingat Allah tu sedikit saja. Itu ciri-ciri orang munafik. Dan orang munafik dalam golongan orang-orang Islam. Tapi kalau dalam golongan orang mukmin, Rasulullah kata tak ada orang munafik. Kerana orang mukmin tu adalah ciri-ciri dia, orang mukmin ni dia sendiri bergetar hati dia. Solat ke dia solat, dia hati dia bergetar bila dia ingat Allah. Bukan sebut aja, dia ingat dia aja Allah, bergetar hati dia, rindu hati dia, takut daripada Allah. Dia akan dahulukan dalam hidup dia mengesahkan Allah. Allah lah dahulu. Di dunia, di akhirat, di mana pun alam dia masuk, dia dah terbiasa di dunia, alhamdulillah dia mengesahkan Allah. Dia berterusan memuji kepada Allah yang wujud hanya Allah SWT. Jadi kita ni beruntung, kita dipilih oleh Allah bukan sebab amalan kita hebat, bukan sedekah kita banyak, bukan ilmu kita banyak, bukan ibadah kita banyak. Tidak. Sebab sebenarnya kurniaan rahmat di sisi Allah 100% bagi pada kita. Hendak kita tajalikan keesaan Allah, beruntung kita. Jangan tukar tajuk lagi. Teruslah menerus bersungguh-sungguh kita mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala seperti mana Allah mengesahkan diri Allah sendiri. Berdisiplin betul-betul orang-orang yang mengenal diri, mengenal Allah ni. Dia dah kenal dari sisi Allah, berdisiplin, bersih, suci. Dia jaga kesucian. Bukan dia mengaku dia suci, dia menjaga kesucian. Hingga Allah mensucikan lagi, membersihkan lagi. Tetap dia makin takut pada Allah, makin takut pada Allah. Makin merendah diri kepada Allah. Lagi Allah bukakan, lagi bagi Allah bagi pengetahuan di sisi Allah, lagi dia merendah diri, lagi dia takut pada Allah. Makhluk ni dia tak takut. Ini ciri-ciri orang-orang yang boleh layak mengikuti jejak langkah, iaitu bila Imam Mahdi turun. Bersedia kita. Kita bersedia, yakin dan dia akan turun. Sumbungkan kita wafat, kita akan bersama dengan Imam Mahdi dan juga pengikut-pengikut dia untuk menolong agama Allah. Jadi ini pesanan-pesanan penting. Maknanya kalau dah cakap ni banyak kali tentang Imam Mahdi, maka bersiap-siaplah cepat. Kukuhkan akidah kita. InsyaAllah sama-sama kita. Saya rasa cukup sampai situ dulu. Kita mohon kepada jemaah kita, teman-teman kita untuk memberikan lagi pencerahan rahsia-rahsia yang mereka dapat langsung dari sisi Allah. InsyaAllah kita akan serahkan pada Al-Fadil Ustaz Auza'i, Ahmad Auza'i Al-Masri, insyaAllah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghis. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Alhamdulillah, kita masih lagi berada sama-sama mengambil rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan sebab kita berkumpul pada hari yang berbahagia ini, Allah memahamkan lagi saya dan tuan-tuan sidang pendengar sekalian hadratnya. Sesungguhnya
ilmu tauhid ini dia adalah bukan perihal baca-baca. Kalau baca-baca itu nama dia ilmu i'tiqad. Ilmu i'tiqad, ilmu aqaid. Tapi yang dikatakan tauhid itu ialah apa yang tertancap di dalam hati. Keyakinan, keteguhan jiwa. Kita ini kalau nak dibandingkan dengan Nabi masih jauh lagi. Kalau dibandingkan dengan Nabi Muhammad SAW, tentulah pastinya kita ni jauh. Jadi bila kita faham dan semakin faham hari demi hari berjalan, kita faham tu kenapa Nabi Muhammad itu adalah merupakan anak yatim daripada kecil. Anak yatim daripada kecil, bukan yatim biasa-biasa, yatim piatu. Rupa-rupanya Nabi Muhammad ini adalah merupakan penawar kalbu bagi anak yatim. Bila menjadi yatim, dia terkenangkan Nabi Muhammad, Allah, aku masih ada ayah. Nabi Muhammad tak ada ayah sejak dalam kandungan. Jadi rasa lega sikit. Jiwa anak yatim tu rasa lega sikit. Demikianlah rahmatnya sosok yang bernama Nabi Muhammad itu diwujudkan oleh Allah. Merupakan satu kelegaan. Nabi Muhammad SAW ini, kalau baginda nak ambil jalan mudah dalam perjuangan, boleh. Jabal Uhud tu dah bertukar jadi emas dah. Dah bertukar jadi emas dah. Jadi tak susah payah dah Nabi Muhammad nak letak 2 batu di perut dia. Berlapar, tak ada duit nak beli makanan. Memberikan kelegaan sebenarnya, hikmahnya, rahmatnya. Memberi kelegaan kepada orang fakir, orang miskin. Nabi Muhammad itu lebih susah daripada aku. Tidak ada pernah aku meletakkan batu di perut aku. Selapar-lapar aku tak pernah aku letak 2 batu dekat perut aku. Dan sehebat-hebat perjuangan aku, tak pernah pula 2 batu di perut dalam keadaan mengambil tukul besi yang besar untuk memecahkan batu dalam peperangan Khandaq. Dah ada 2 batu kat perut, angkat pula tukul besi besar, pecahkan batu demi nak mengorek parit Khandaq. Sesusah-susah orang susah tak pernah sampai ke tahap itu. Orang susah berasa lega bila mengenangkan Nabi Muhammad. Lebih perit daripada dia dalam perjuangan. Tiba-tiba dalam perjuangan, isteri pula meninggal dunia. Dikala itu, Nabi Muhammad juga isterinya meninggal dunia dalam asyik bercinta dengan Siti Khadijah. Allah ambil Nabi Siti Khadijah di saat Islam belum lagi berjaya apa-apa pun. Belum lagi berjaya apa-apa pun. Belum lagi menapak satu langkah pun. Di saat itu Islam diboikot sehingga habis harta Siti Khadijah. Hartawan, jutawan, dermawan Bani Hashim diboikot oleh seluruh penduduk Mekah selama 3 tahun. Jadi Sayyidatina Khadijah menghabiskan seluruh hartanya demi
demi kekasih hati dia. Kekasih hati kita juga, Sayyidina Rasulullah. Sehingga Sayyidatina Khadijah berkata, Abang ambil seluruh harta saya, abang, untuk perjuangan abang. Seandainya saya dah tak tinggal apa-apa lagi, Kekanda gunalah tulang belulang saya. Kekanda gunalah tulang belulang saya. Kalau Nabiku, kekasihku, suamiku ingin membina jambatan demi nak meluaskan Islam, tak cukup nak sampai ke seberang. Kekanda ambil tulang belulang saya untuk sambung jambatan tu demi nak menyebarkan Islam. Lalu sampailah Islam ke Nusantara. Sampailah Islam ke negara kita. Sampailah Islam ke dalam hati-hati kita. Lalu dalam perjuangan ini, kita diuji dengan kematian isteri. Lalu Nabi Muhammad jugalah sebagai penawar kalbu. Nabi Muhammad mati isterinya. Bukan itu sahaja, Nabi Muhammad mati 2 orang anak lelakinya. Anak lelaki pewaris. Waris, anak lelaki ni waris. Meninggal dunia 2 anak. Begitu hebat perjuangan Nabi Muhammad. Tidak pernahlah Nabi Muhammad itu mendengar bisikan iblis syaitan berkata bahawa, betul ke perjuangan kamu ni wahai Muhammad? Kalau betul perjuangan kamu ni, kenapa isteri kamu mati? Kenapa Allah ambil 2 anak kamu? Apakah benar perjuangan kamu ni Allah tak sayang kamu? Nabi Muhammad persetan dengan bisikan-bisikan itu. Maka kerana itulah Nabi Muhammad ini penawar kalbu. Begitu hebat rahmatnya Nabi Muhammad terhadap perjuangan-perjuangan akhir zaman ini. Teruskanlah wahai sahabat-sahabat. Kerana pada dunia yang akhir ini, dia akan kembali seperti zaman Nabi Muhammad datang. Dia datang balik. Fatuba lil ghuraba, ja'al islamu ghariban, fasayaudu ghariban, fatuba lil ghuraba. Datangnya Islam itu begitu canggung, dan di akhir zaman nanti akan kembali canggung. Dan berbahagialah orang-orang yang canggung. Berbahagialah orang-orang yang canggung. Sebab itu Sayyidina Umar berdoa, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil, Allahumma ja'alna minal qalil. Ya Hanana bi Muhammad, ya Hanana bi Muhammad. Kami berbangga dengan Nabi Muhammad. Oleh itu berbanggalah wahai anak-anakku sekalian. Berbanggalah apabila kamu menjadi anak yatim, berbanggalah. Kerana Nabi Muhammad itu pun anak yatim. Kamu sedang menjalani satu sunnah yang bernama Nabi anak yatim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana kita dipertemukan lagi setelah seminggu berpisah kerana Allah, bertemu kerana Allah. Dapatlah kita Allah Taala zahirkan di sini untuk kita sama-sama menceritakan tak lain, menceritakan tentang cerita Allah Subhanahu wa taala. Itulah kesedapan
yang mana nikmat yang Allah Ta'ala bagi, nikmat tak nikmat lagi, tapi nikmat bersama engkau, menceritakan tentang diri engkau seperti mana engkau asyik pada diri engkau sendiri. Itulah keadaan yang paling amat asyik, amat nikmat yang diberikan oleh dirinya sendiri. Jadi kebesaran Allah yang berlaku pada perjalanan saya, pada ni bukan saya nak cerita pasal diri saya, tapi saya nak cerita pasal diri keesaan Allah SWT. Ceritanya bila saya bergerak, kalau kita nak bergerak kan, saya bergerak pukul 11 pagi daripada Johor ke Perlis. Kita boleh kira berapa jam, 9 jam. Tapi saya tak kira benda tu. Saya cakap dengan isteri saya, nak kita bergerak ni bukan kerana jam, tapi bergerak kerana perjalanan yang diperjalankan oleh Allah SWT. Kalau dikira tu mustahil saya sampai 4.30 pagi tadi. Daripada 11 pagi tadi 4.30 pagi baru sampai. Betapa lamanya perjalanan tu saya tak tahu. Saya diberhentikan di Taiping. Lepas tu jumpa dengan sahabat saya yang lama. Lepas tu bergerak di Taiping tu, nak cari hotel pun tak ada. So sebelum saya nak cari hotel, saya cakap dengan rumah saya, ke depan ni kita tak tahu apa yang berlaku. Saya cakap macam tu. Saya pun bukan diperlihatkan atau tidak pun. Saya bercakap di atas kalam Allah SWT. Ke depan ni kita tahu. Sebab saya dilatih gitu. Allah Ta'ala didik gitu. Ke depan ni kita tak tahu macam mana. Memang saya lalai. Tapi Allah Ta'ala, rijalul la tulhihim tijaratu wala bay'un an zikrillah. Saya tidak menyatakan diri saya yang faham, diri saya yang ingat. Video-video yang saya tengok ni kononnya saya ingat tak. Saya pun kena delete benda ni. Kan? Sebab nak menyatakan apa ni? Ada tuju yang sebenarnya mengesahkan Allah SWT. Kan? Jadi macam mana perjalanan tu? Setiap perjalanan tidur dulu. Kan? Tidur di setiap perhentian. Waktu teruskan lagi. Tidur lagi. Teruskan perhentian, teruskan perjalanan. Sampailah pukul 4.30 pagi tadi. Jadi saya nak ceritakan sebelum yang berlaku tu. Kan? Sebelum yang berlaku tu, seperti Ustaz beritahu, terlalu sedikit illa qalila nak ceritakan benda-benda ni semua. Nak menyatakan diri Allah SWT. Tapi cerita dia, saya berada di bumi tempat lain. Kalau saya cerita kat bumi sini, terasa pula kan. Ni saya cerita kat bumi tempat lain bila saya berada di Johor. Kita nak ceritakan benda ni, mengesahkan Allah Ta'ala ni, sebab apa tahu? Diorang ni dah terlalu banyak imbalan yang diorang dah, otak diorang dah main gitu dah. Kan? Sama macam saya juga dulu. Tapi kita kenalah pergi berguru, kenalah jumpa guru, barulah dia refresh otak kita ni supaya kita tak kepada imbalan. Kan? Bila kita cerita pasal kenal diri, kenal Allah, tak cerita banyak pun, cerita sikit-sikit je. Engkau keluarkan bayi yang dilahirkan tu pun bukan gerak engkau. Tapi dia sikit je dia dengar. Lepas tu dia terus buka cerita lain. Ini sama, saya berdepan nak cerita. Dia ceritakan masalah dia pasal saya, suami isteri. Ni bumi tempat lain lah. Kan? Tapi tengok, saya ceritakan rumah saya. Awak tengok. Macam itulah kita. Kalau kita tak bersama dengan orang yang nak bimbing hati kita ni kepada Allah SWT. Kan? Banyak sangat dah. Sebab apa tahu? Dah banyak sangat dah riba dia makan. Kan? Sikit-sikit nak pinjam, sikit-sikit nak hutang. Kan? Nak naikkan perniagaan. Sampai anak sendiri pun, ni anak tak sampai, anak tak berapa umur kan, baru berapa umur dah kahwin, patutnya anak tu kena senangkan mak bapak. Sampai otak dia sampai macam tu sekali. Bayangkan, sebab dah banyak sangat riba, pinjaman kan, yang menyusahkan kau sendiri kan. Itu saya. Jadi apa yang Allah sampaikan, saya sampaikan. Allah telah terjadikan mutakalimun tu. Alhamdulillah, saya doa agar yang orang tu dapat hidayah Allah Subhanahu Wa Taala dengan apa yang dia terima. Sebab saya cakap buruk dia tak boleh terima. Baik terima pula. Baik yang dapat duit banyak tu, yang bisnes kau tinggi-tinggi tu, tapi bila kau jatuh, drop, kau rasa macam aku tak boleh terima, aku nak bunuh diri lah. Pula macam tu pula. Sebab dah bermain dengan imbalan-imbalan yang Allah Ta'ala ni dia nampak ni, yang ni nak kena buat ni kena ni. Sama juga kita mengesahkan Allah Ta'ala ni, mengenal diri, mengenal Allah, ataupun kita berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rasa, kita baca hadis-hadis tu, Rasulullah akan selamatkan kita. Kunang-kunang yang ada tu pun ditepis oleh Rasulullah, jangan sampai kena cahaya sampai terbakar. Bayangkan kita ni kalau berselawat kepada Rasulullah SAW dulu, saya cakap kita dan yang lain-lain, kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW kan, nakkan selamat.
supaya selamat kita di akhirat nanti. Tengok tu. Nampak tak sesuatu yang kita nakkan? Kalau kita nakkan kecintaan kepada Rasulullah SAW, berselawat dalam tak nak apa-apa imbalan apa-apa. 10 ke apa ke, nak selamat ke daripada Rasulullah, jangan risau, Rasulullah akan selamatkan kita masuk api neraka tu, Allah akan selamat kita. Kerana itu pula. Tetapi dia tak kerana betul-betul kerana sirullah Nur Muhammad yang kita ulang-ulang ni, nafikan segala keakuan diri kita. Nafi betul-betul, nafi tak ada. Sampai itulah Allah akan bagi olahan. Yang tu pun aku tak nak. Aku risau, aku nakkan sesuatu daripada Allah Ta'ala. Aku risau, aku cerita pasal kenal diri kenal Allah ni, aku nakkan selamat pada dunia, aku nak selamatkan sakaratul maut. Biar sakit, kalau sakit sekalipun, kalau tak sakit sekalipun, kita kena cabut nyamuk, tak dengan Allah, tak bermakna sakaratul maut saya hari itu. Ni saya nak cakap. Kan? Tapi kalau sakit, Allah Ta'ala bagi sakit, saya mati sakaratul maut, ini bukan saya berani. Ini Allah Ta'ala bagi olahan. Saya sakit, tapi saya dengan Allah. Kan? Berkehidupannya saya dengan Allah, tak ada keakuan diri saya hanya mengesahkan Allah. Saya sakit pun tak sakit, tapi saya dengan Rabb, engkau je Allah, esa. Itu. Kalau tak sakit pun tak dengan Allah, maka tak ada jadi apa-apa. Kan? Kita rasa macam tak tahu kita nak cakap macam mana. Itulah olahan yang Allah Ta'ala bagi kat saya. Jadi kita sama-sama nikmat, saya cakap nikmat kita bersama dengan Allah SWT. Nikmat kita nak cakap bagaimana kita nafikan keakuan diri kita setiap hari, setiap keadaan, setiap ketika, setiap masa, setiap saat. Itu yang nikmat sebenarnya. Mubasyiran wa nazira. Mubasyiran wa nazira, ini kabar gembira yang Rasulullah bawa. Jadi sempurnanya sempurnanya keadaan yang dikatakan tamam. Itulah tamim. Itulah Bani Tamim. Tamam, sempurna. Inilah sempurna orang kenal diri kenal Allah, tak nak ada keakuan diri. Inilah sempurna. Inilah Bani Tamim yang sebenarnya yang diceritakan sebelum-sebelum ni. Jadi kita nakkan yang tu sebenarnya, kehidupan yang tu sebenarnya. Kehidupan yang kita bersama dengan Allah SWT, menafikan. Kita ni memang kena hari-hari nafi. Refresh, menafikan diri kita, keadaan kita ni memang kena yang tu. Allah Ta'ala sampai ajar kita bagaimana keadaan kita nak menafikan keakuan diri kita. Ingatkan keluarga kita. Kan? Kita risau. Nak risau apa sekarang ni? Nak risau duit ke apa? Risau. Tak payah risau apa-apa. Tapi risau ni, ada keakuan diri aku risau. Jadi itulah yang seperti yang saya cakap tadi. Bersediakah kita nak menghadapi Imam Mahdi? Bersediakah kita? Saya kalau tak dengan Allah ni, bersediakah saya nak jumpa Imam Mahdi? Tapi alhamdulillah, Mahdi itu dah sampai. Kita kena faham, Mahdi itu dah sampai. Apa itu? Mendapat petunjuk. Inilah betul. Kena keakuan diri ni, menafikan keakuan diri yang ada hanya Allah, mengesahkan. Itulah Mahdi. Itu Mahdi kalau nak cerita hakikat sebenar. Jangan kau cari Mahdi yang Imam Mahdi yang muncul yang betul-betul. Jangan tu dulu. Ini dulu. Mahdi Allah Ta'ala mubasyiran wa jelas Rasulullah beritahu mubasyiran wa nazira. Kabar gembira aku nak bagi tahu engkau nafikan keakuan diri engkau akan dapat nikmat, kau akan bersama dengan Allah Ta'ala, kau akan dipertemukan dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam setiap masa. Inilah Mahdi. Dan bila kita dapat Mahdi, kita nak sampaikan, mengajak orang kepada mengesakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, menafikan segala keakuan diri kita. Hari-hari kena nafikan. Itu nikmat. Kita buat apa pun sekalipun, aktiviti apa sekalipun, kalau kita mengesakan Allah, menafikan keakuan diri kita, itu satu nikmat. Itulah Mahdi. Ini kita nak ceritakan kat orang ni, mengajak kepada mengesakan Allah SWT. Itu nikmat. Itu baru betul. Mahdi datang, itulah dia bawa sama-sama kita nak bawa ni. Dan kita bawa, ini Rasulullah ajar. Dan Rasulullah ajar. Dan dia bukan ilmu baru. Ni asas tauhid. Dia termasuk semua. Bila ada bekas sifatullah, ada bekas Nur Muhammad SAW, maka apa? Maka apa? Itu semua sempurnalah keadaan dia. Apa pun berlaku, tetap hanya dia, tunggal, esa. Tak ada kata ilmu baru. Ni asas tauhid. InsyaAllah sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La haula wala quwwata illa billah. Al-Fadhil Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif, itu semua daripada Khatir Rabbani, lintasan-lintasan kesucian daripada Allah, kalimat-kalimat Rabbi. Untuk tak lain, kita sama-sama mengajak kita dengan kasih sayang, dengan hikmah, dengan cara kelemah lembutan, dengan cara berdoa kepada Allah, dengan cara berbagai-bagai.
yang selain daripada mereka ucapkan, tak jemu-jemu untuk mengajak sama-sama kita mengesahkan Allah dan juga membesarkan Allah aja dalam hidup kita ni. Itu yang manis tiada pahit. Itu yang nak diajakkan untuk kita semua. Mereka dah dapat, Ustaz Azai, Syekh, mereka dah dapat kemanisan bila mengesahkan Allah, hilang keakuan diri. Dari itu dia nak kita ni pun sama-sama. Walau nada tinggi ke apa pun tu tak penting. Yang penting kasih sayang dia tu tinggi. Nakkan kita dapat, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah kerja Nabi Muhammad SAW. Yang nakkan kita ni dapat dengan jelas dan nyata. Aku mengajak jelas dan nyata. Aku mengajak dengan jelas dan nyata. Bukan ada maknanya kita dalam keadaan kita tak yakin dengan Allah. Dengan jelas dan nyata Nabi diutus untuk memberikan kita dapat juga jelas dan nyata Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mengapa sampai kepada kita sekarang ni tak dijelaskan betul-betul mereka mengajak kepada Allah, tapi tak dengan jelas dan nyata yang mereka ini berkeyakinan kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau mereka jelas dan nyata kenal Allah sendiri dan kenal diri dan kenal Allah dengan nyata dan jelas seperti nabi-nabi, pasti mereka akan bersungguh-sungguh. Seperti mana yang diucap oleh tadi teman kita tadi, Ustaz Auza'i dan juga Syekh Latif. Mereka bersungguh-sungguh dengan nyata mengucapkan, mengajakkan kita supaya betul-betul buangkan keakuan diri dan betul-betul kita akan rasakan dia mengesahkan dirinya sendiri. Barulah imbalan-imbalan lain. Kalau ini kita tak nampak dulu, kita buta lah. Yang lain ni semua adalah makhluk selain daripada Allah. Makhluk. Kita sendiri pun makhluk. Jadi kalau nak keakuan diri kita, kita nak besarkan makhluk. Kita ni makhluk. Jadi Nabi Isa tu yang dah dikata oleh puak-puak Kristian, kata dia tu anak Tuhan ke Tuhan ke. Itu kan dia makhluk, bukan anak Tuhan. Makhluk. Nabi Isa sendiri berkata gitu. Aku ngajak mengesahkan Allah. Sama-sama kita mengesahkan Allah. Jadi tak tersembunyi karamah ataupun mukjizat Nabi Musa. Boleh orang mati, boleh dihidupkan, orang sakit. Macam-macam lah lagi. Nampak bukti jelas mereka lihat. Mereka kata Nabi Isa ni anak Tuhan ataupun Tuhan. Sedangkan Nabi Isa tidak berucap dengan gitu. Nabi Isa tetap mengajarkan dengan nyata dan jelas. Itu semua adalah cerita-cerita kisah Allah. Kita semua tak memiliki apa-apa. Semua cerita-cerita kisah-kisah dia. Itu yang manis yang sebenarnya nak diceritakan oleh Nabi Isa yang kaumnya menganggap dia tu Kristian. Dan kita pula mengucapkan pula selamat hari Natal pula. Pelik kita ni. Mengiyakan yang mana dia mengiyakan bahawa Yesus iaitu Nabi Isa tu anak Tuhan ataupun Tuhan. Kalau takkan sanggup kita selamat ke? Kita ucapkan selamat tu, kita ucapkan dia tu selamat ke? Dia berucap begitu. Dia kan mensyirikkan Allah, menganggap Nabi Isa anak Tuhan ataupun Tuhan. Kan dah syirik tu. Kan? Jadi engkau pula ucap selamat hari Natal pula. Engkau dah bersekongkol dengan dia. Engkau bersama lah nanti. Mengiyakan ada pula anak Tuhan ataupun Tuhan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi taubatlah kita. Janganlah kita ucapkan selamat. Kita ucapkan, kami berdoa supaya kamu kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab Tuhan tu Esa tunggal. Nabi Isa tu adalah pesuruh Allah untuk menyatakan Allah. Bukan pesuruh Allah untuk menyatakan dia tu Tuhan. Itu jangan salah faham. Itu cerita ni tak nak panjang-panjang. InsyaAllah sama-sama kita. Terima kasih banyak atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan kesilapan dalam menyampaikan. Ada keakuan diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Sallu ala Nabi. Allah salli ala Sayyidina Muhammad.